bid'ah tu semua tak bagus lah. Ibnu Majishun kata daripada ulama Maliki, sesiapa yang mengerjakan satu bid'ah dia sangka sunnah, sebenarnya dia telah menuduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat risalah, tak menyampaikan. Kalau dia buat satu sunnah yang Rasulullah tak buat, dia kata orang ni tuduh Rasulullah sembunyi setengah tu tak abang. Kerana Allah Ta'ala sudah kata dah, al-yawma ayat baca Ustaz baca tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kalau kita dia buat, dia kata sunat Rasulullah tak ajak, orang ni dia tuduh Rasulullah ni tak menyampai amanah Rasulullah khianat. Bid'ah di dalam amalan, di dalam bid'ah, di dalam kumpulan jemaah yang bid'ah, yang mengerjakan bid'ah, yang pertama sekali akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia kata kalau tak boleh pergi lain lah masjid ni, kalau sembahyang masjid ni dengan tu imam bid'ah ni lah, tapi ke lain tak boleh lah, tak ada, jauh masjid, kena juga. Jadi kata ulama akidah dia, wa naras salah khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblah. Kami berpendapat ahli sunnah wal jamaah boleh sembahyang di belakang imam yang baik dan jahat daripada ahli kiblat. Artinya orang Islam yang sembahyang tapi bid'ah banyak. Kita nak cari tempat bid'ah tak ada. Jadi kami berpendapat boleh sembahyang di belakang dia. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah kata salatul imami lakum wa lahum, sembahyang imam bagi kamu dan bagi mereka, bagi imam. Fa in ahsanu, kalau imam itu sembahyang baik kerana dia tak ada bid'ah, falakum wa lahum, bagi mereka itu dan bagi makmum semua. Wa in asa'u, kalau imam ni sembahyang lelak, bid'ah pun dia pasang, dia kerja, falakum wa alaihim, bagi kamu sembahyang dan kesalahan atas mereka. Jadi bid'ah tu atas dia lah. Kita tak ada bid'ah ni, boleh kat kita semua. Tu kalau boleh ada masjid lain tak ada bid'ah, pergi ke lain lah, ada tumbang itu. Tapi ni masalah tak ada lah. Yang pergi ke lain tak ada lah. Kat rumah kita tu je boleh ikut. Hak buruk-buruk tu dia tanggung, hak elok tu boleh kat kita. Tu akidah sunnah wal jamaah. Dan wa ala man mata minhum, dan atas mereka yang mati daripada orang Islam. Asal dia terbangsa kepada orang Islam, boleh sembahyang, wajib sembahyang kat situ yang mati itu. Tu akidah ahli sunnah wal jamaah. Nak menyedangkan umat tak ada lain lah bang Haji, belajar lah, mengaji lah. Ni yang ringkasan jawabnya. Kalau hang tak belajar, hang mampu tak tinggi. Jadi cara menyedarkan itu daripada manusia dan daripada yang mas'ulin ke darat. Yang mas'ulin siapa? Seperti ustaz, dan yang mas'ulin dia islah ni, dia usaha mendatangkan orang yang mengajak dan orang yang nak belajar. Itulah cara nak bagi cerdik. Kalau tak cerdik dan belajar tu, ajak ikut hak benar tadilah, Quran dan sunnah. Kalau ajak ikut lain, dia ikut panjang lagi lah selera tu. Dia ikut panjang lagi bodoh, berpanjangan kebodohan di belakang. Macam duk jadi kemunduran kita di dalam ibadat yang banyak tu sebabnya mengaji banyak sangat sampai tak erti langsung. Tak erti nak pegang hak mana. Saya contohkan orang mazhab Syafi'i, semua duk mati baca kulhu, buat kenduri. Padahal kitab fiqh tu dibaca daripada muda sampai ketua. Dia baca kitab fiqh tu. Dia tak jumpa kata ketua mufti Syafi'i yang bid'ah apabila orang mati buat kenduri, orang mati itu bid'ah, kata mufti Syafi'i dalam kitab fiqh Syafi'i. Yang tak jumpa kalau mengaji 10 tahun. Lepas saya tulis, saya kata kalau mengaji banyak aku tak erti.
Kitab tu baca sampai habis, sampai khatam, sampai tamat. Tapi yang tak jumpa pasal apa? Mufti Syafi'i Ahmad bin Zaini Dahlan, itu dalam buku yang saya tulis akhir tu, 4 macam bid'ah yang terjadi lepas mati itu, setengah daripadanya tu Mufti Syafi'i kata tak boleh. Yang duk gasap terkedarah tu siapa? Orang mazhab Syafi'i belakang. Masalah mana kebun di petani tu bawa keluar tu, semua ulama tu guru lah, bukan ulama, orang lama boleh jadi. Jadi lawan semua dekat lah mana kebun ni. Kata lah mana kebun ni orang Wahabi, orang kau. Dia bukan ambil kat Wahabi tu, dia ambil sampai kat Syafi'i je lah. Sampai Syafi'i lain ni pasal buta belakang, buta mata semua, kata nampak. Ini yang kita pelik sekali. Jadi kita mengaji bagi sedang, bagi sikit tak apa, bagi sikit tak apa, bagi cerdik. Kau mengaji banyak, kau jadi bodoh, tak ada pasal. Jadi mengaji bagi cerdik ajalah, ikut Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i dah pesan. Imam Syafi'i kata telah ijma' sahabat dan tabi'in dan mereka yang selepas mereka itu, apabila nyata hadis kepada seseorang, tidak boleh dia tinggal hadis ini kerana perkataan orang lain. Masalah dia tahu, idza qumta ila shalah fakabbir, apabila sembahyang baca takbir, macam Syafi'i suruh tu, tak boleh dia nak ambil dia kata usalli ke, dia kata macam mana baca, semuanya tak boleh. Pasal hang tahu dah hadis ni Rasulullah kata apabila berdiri sembahyang baca takbir, tak boleh nak pilih orang lain dah. Dan berkenaan ulama seperti Imam Malik pun kata begitu. Wa qala al-imam wa qala Abu Hanifatul imam la yanbaghi liman lahu islamu, tidak segia bagi orang Islam mengambil perkataan saya hingga dia bentangkan kepada Quran dan Sunnah wal hadisul murtada, hadis Nabi SAW. Imam Malik pun kata gitu. Wa qala Malikun wa qad asyara nahwa al-hujrah, dia tunjuk kepada Quran Nabi. Ma minna illa raddun ma kullu qawlin minhu zu qabuli wa minhu mardudun siwar rasuli. Tiap-tiap perkataan ditolak daripadanya dan menolak. Kalau cakap dia tak betul, menjalai Quran, menjalai Sunnah, ditolak. Yang menolak ni yang faham daripada Quran dan Sunnah. Setengah daripada perkataan diterima, setengah perkataan ditolak. Bila ditolak, kalau tak betul dengan Quran, tak betul dengan hadis, ditolak. Walaupun hang tak guru buat serban uzak mana, janggut panjang mana, tak kira. Bukan hukum manusia. Ukuran tu pada dalil Quran dan hadis, bukan kepada orang yang berkata. Jangan kata apa, saya mandiri kata dia main bukan. Jangan, bukan. Saya pun manusia juga. Bukan hafal Quran macam Imam Syafi'i. Tapi yang mana tak betul dengan Quran, tak betul dengan hadis, siapa habang pun tak boleh ambil. Kalau betul dengan hadis, mudah macam ni pun boleh ambil. Kerana ambil itu bukan hak dia, ambil kerana dia ambil daripada Quran, dia ambil daripada Rasulullah, itu masuk dalam ittiba', mengikut dia. Pasal kita tak tahu baca, dia baca boleh, ikut dia. Bukan taklid kat dia, ikut dia. Kerana dia ikut Quran. Itulah semua mazhab 4. Imam Ahmad dia pesan, la taktu ma qultuhu, jangan kamu tulis yang saya kata. Bal aslu zalika tulubu, tetapi asal bagi yang saya kata ni hang cari. Perkataan yang saya berkata ni terbit dari hadis mana, terbit dari ayat mana, terbit dari mana, itu hangpa kena cari. Jadi ijma' mazhab 4, tak boleh nak taklid buta tuli. Tapi siapa yang faham ni? Faham Sunnah, dia bantai Wahabi, bantai pemuda, dia kata gila lagi, dia buat perli main lagi. Tengah-tengah tempat tu kalau bercari kita, nak kita Wahabi kan, buat lelak lah betul pula, dia cari nak bertemu je. Itu semuanya bodoh, tak tahu nak pegang tak mana. Tuhan kata ati'u Allah wa ati'ur Rasul, dan Rasulullah pesan, dia kata kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umat aku masuk syurga illa man aba, kecuali orang tak mau. Orang tanya Rasulullah, siapa ya aba, siapa enggan, siapa tak mau? Rasulullah kata, siapa taat kepada aku masuk syurga, siapa mendurhaka kepada aku dia tak layak masuk syurga. Jadi Rasulullah kata macam ni, hang buat begini, hang cadang nak masuk syurga.
Jadi tak sampai fikiran ke situ yang jadi jemaah macam Allah Ta'ala kata, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa taat kepada Rasul, nescaya dia taat kepada Allah. Maknanya hang tak taat kepada Rasulullah, kat Tuhan lebih lagi tak taat. Pasal taat Tuhan suruh kita taat Rasulullah. Dan Rasulullah jadikan tanda, Allah Ta'ala jadikan tanda. Kalau hang betul-betul kasih kepada Allah, macam mana tanda dia? Hang kata aku kasih kepada Tuhan, aku kasih kepada Tuhan. Allah Ta'ala turun ke ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, kasih kepada Tuhan, ikut aku, kata Rasulullah. Jadi ikut Rasulullah, ikut semua. Jangan ikut sikit-sikit je. Kadang-kadang kita ikut masalah tak usalli, kita ikut Rasulullah. Masalah tak ikut. Masalah janggut tak mau ikut, lihat juga dia. Walaupun dia mengaku sunnah, tak tahu juga. Ni pun lihat tak kenal juga orang sunnah macam tu. Jadi saya selalu duk habaq kat mereka, orang Muhammadiyah Indonesia, dia kata kalau hang tak tahu janggut, hang juga nak mengaku Muhammadiyah. Pasal apa? Malu kat orang. Jadi orang sepingin kata, tengok sunnah tak minyak apa, dia pun janggut juga. Gaduh sembahyang kenduri orang mati, ya dia balas balik kita. Jadi kerana itu kita kena buat semua. Rasulullah kata, "Ati'u Allah wa ati'u Rasul", taat semua. Rasulullah suruh tahu janggut, taruh. Rasulullah suruh cukup misai, cukup. Jangan biar misai pun bertanduk begitu. Kena buat semua. Apa yang itulah makna. Kalau Rasul Allah Ta'ala jadi tanda, kalau kamu kasih kepada Allah, ini dia jalan. Fattabi'uni, ikut aku. Aku tahu janggut. Dalam maulid tu daripada orang dia tiap tahun, tapi tak baca orang tu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kathul lihiyah, janggut lebat. Pasal apa hang duk gaduh tahu janggut lebat? Aku nak ikut sama macam Rasulullah tu. Itu faedahnya. Bukan buat maulid terkedarah balik je. Jadi tandanya, kalau betul-betul kasih kepada Allah, kerjakan macam mana Rasulullah habaq buat. Dia suruh kerat kuku, kerat. Jangan tahu, kadang-kadang manusia, orang Indonesia selalu, orang sini tak tahu. Dia kadang-kadang tahu ni, ibu tarik jari kuku. Kadang-kadang ni, kalau setengah tu, betina tu macam langsiak tu, tak kuku. Itu semuanya tak betul lah. Rasulullah suruh semua buat. Khamsun minal fitrah. Qassus syarib, pendekkan. Macam misal ustaz ni, saya tak ada misal. Cukup langsung pun tak sunat. Hanya bagi itulah, tengok mulut ustaz buat macam tu. Itu misal. Janggut pun buat macam tu. Baru kena. Cabut bulu ketiak, cukup bulu ketiak, potong bulu ari, potong kuku. Itu semuanya daripada sunnah. Jadi tanda orang ni kasih kepada Allah, mana Rasulullah tu dia buat betul. Kalau dia pilih hak ni dia ikut, hak ni dia ikut, itu pun merang juga. Itu bukan kasih sungguh pun. Kasih lelak gitu juga. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Syekh Ahmad Mandili.